pada pagi ini kita nak buka siaran sebenarnya dengan perkongsian yang setakat saya lihat semalam lah memang dah meletup dah viewsnya di YouTube. Apabila semalam dikongsikan berkaitan dengan majalah 3 trilogi ni sebenarnya. Ini siri yang kedua. Hashtag kita masih belum menang. Perkongsian yang sangat menarik, menyayat hati juga semalam. Entah lagi sebab dia ada perkongsian di ward NICU tu. Saya antara yang sangat terkesan juga sebab kelahiran anak saya pun pramatang. Betul. Saya baru nak bercakap tentang betul, tu. dengan bunyi itu buat kita terus terkenang. Apatah lagi sekarang ni zaman pandemik COVID-19. Sangat terkesan lah. Dan semalam pun di media sosial lambakan komen semua berkaitan dengan program majalah 3 semalam. Ini dia yang ditayangkan secara eksklusif di majalah 3 seperti mana yang anda dapat saksikan. Kalau mungkin semalam sempat untuk anda saksikan cerita tentang dua aspek yang berlaku disebabkan COVID-19. Kelahiran dan juga kematian. Kelahiran bayi pramatang yang pastinya itulah the saddest part atau benda yang paling sedih sekali dalam proses kelahiran seorang ibu, walaupun berusia berapa, daripada 22 minggu sehinggalah ke cukup bulan, kalau dikatakan ibu itu positif kan, sememangnya harus dikeluarkan, maknanya harus dilakukan pembedahan. Saya cukup ngeri bila dengarkan dia bercampur bau perasaan tu. Tapi hari ini kita punya angle ataupun kita punya sudut di MHI, kita nak mengetahui di sebalik tabir apa yang sebenarnya dialami, cabaran yang dialami oleh dua individu yang menjadi tulang belakang lah karya mereka ni. Wartawan ataupun penerbit majalah 3, Christine Lee Mei Chin dan juga Khalid Shahzada Manja, penerbit majalah 3. Okey. Untuk menunjukkan yang supaya kita bersama-sama mereka sebab saya nampak mereka duduk. Jadi Anim, elok rasanya kita pun duduk beralih ke sini. Kita berkawat sikit exercise pagi ni sebelum kita nak bersama-sama dengan kedua-duanya. Saya dah lama tunggu Hanif menjemput saya untuk duduk. Penerbit bersamanya Christine dan juga Khalid Shahzada bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar kalian? Sihat ya? Lama tak nampak. Alhamdulillah. Christine dalam perjalanan nak bekerja ke bagaimana ni? Christine, mic tak on. Tak dengar suara tak dengar. dia. Sorry. Biasa. Kalau buat Google Meeting ni macam tu. Kan, di mulut je bergerak. Christine, saya ingat pula. Okey, kita tanya Syah dulu. Christine, betulkan dulu. Okey. Christine, dalam perjalanan bekerja ke? Sebentar lagi ada rakaman. Okey. Terima kasihlah kita ambil curi masa Christine sikit kan. Macam semalam seperti mana yang kita semua penonton semua dapat saksikan dengan lambakan reaksi kan melihat kepada karya kalian berdua ni. Apa yang boleh dikongsikan di sebalik pembikinan laporan khas yang disediakan ini, Christine? Terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih kepada pihak KKM sebab diorang yang sama-sama menjayakan dokumentari ini dengan kru penerbitan Mr. Gan, Hairul, Rafi, Azahar, Syafiq, Zaini, Haji Saegah. Ramailah. So sebenarnya produksi ni kita ambil dalam 8 hingga 10 hari, agak singkat lah. Sebab kita nak situasi yang semasa kan. Saya buat di belah yang pediatrik dan Syah buat di bahagian postmortem mayat lah. Syah, kalau kita nak tanyakan Khalid Shahzada juga salah seorang penerbit bersama dengan Christine. Syah, okey, saya teringin nak tanya teruja sebab dia berada di dalam bilik postmortem bedah mayat kan? Okey, bagaimana sebenarnya Syah keadaan yang sebenar berada di sana? Sebab kami melihat visual yang telah disunting. Awak melihat dengan mata kasar di dalam keadaan tersebut. Syah, kalau ingin dikongsikan momen-momennya di situ. Terima kasih Hanif. Momen-momennya memang menyeramkan, satu benda yang sangat menyeramkan. Bila saya pertama kali lah, ini kali pertama saya masuk bilik mayat, dan bila kita dapat tahu yang semua peti-peti itu sebenarnya memang terisi sejak beberapa minggu ni. Institut Perubatan Forensik Negara ni juga terpaksa meminjam peti-peti daripada hospital seberang, iaitu Hospital Tunku Azizah, hospital kanak-kanak tu. Dan juga hospital-hospital berdekatan. Jadi, dan juga ada kontena
Jadi memang penuh semuanya. Hmm. So tu kita lihat mereka bekerja penolong pegawai perubatan yang bawa stretcher, masukkan mayat ke dalam peti. Lepas tu bahagian bilik bedah siasatnya itu memang walaupun kadang-kadang kami lalu tu memang akan ada proses bedah siasat lah, dan sekarang ni banyak kes polis juga melibatkan banyak kes polis sekarang ni kerana kes bunuh diri semakin meningkat. Jadi memang hari tu ada je kes bunuh diri yang terpaksa di mereka di sana. Memang itu yang menyusahkan lah. Ya. Okey. Chris, sebab kita melihat kepada bila berada di hospital dan juga menanti kelahiran tu kan, dia bukannya macam kita perasaan gembira nak menimang cahaya mata, tidak, tapi perasaan dia bercampur bau dan berbeza sama sekali. Ada yang Chris kongsikan juga bayi seberat 500 gram sahaja kalau tak silap saya. Hanyalah besar tapak tangan je. Masa tu apa yang dirasai bila melihat kepada keadaan tu? Mungkin lepas Chris keluar daripada bilik itu, the way you see the world ataupun cara anda melihat keadaan dah berbeza melihat pada pengorbanan mereka. Bayi tu 800 gram yang diorang kongsikan tu yang sebelum ni yang 500 gram. Soalnya masa keadaan tu kita tengok macam merah sangat, kecil sangat, macam kita terbayanglah kalau ada ahli keluarga kita yang ada bayi sekecil tu kan, kita macam kesian lah, macam boleh ke survive, macam walaupun tak ada anak lagi kan, tapi kita tengok budak kecil kan, macam susah lah. Christine pun maafkan saya, bagaimana awak meyakinkan ataupun proses di sebalik tabir untuk merakamkan proses kelahiran tersebut? Kan ini membabitkan orang lain juga, membabitkan individu lain. Yalah, kita lihat dengan kelahiran bayi yang terpaksa dikeluarkan dengan proses begitu. Bagaimana sebenarnya proses itu, Christine? Sebelum sebelum pembedahan tu, kami jumpa dengan ibu yang nak bersalin tu. So kami jumpa, kami minta dia punya kebenaran untuk rakam sepanjang proses lah. Walaupun dia bagi untuk tunjuk muka dia semua, tapi kita orang sensitivity, so kita tetap tak nak tunjukkan lah. Macam tu. Apa mungkin kalian dah dapat lah soalan ni, cuma saya seringkali tertanya bagaimana perasaan kalian membuat liputan dengan pemakaian PPE tahap 3. Syah mungkin boleh kongsikan perasaan dia, Syah. Bukanlah keadaan Syah sendirilah, mungkin cabaran itu salah satu daripadanya adalah kerana memakai PPE tahap 3 kan, bukan pakai PPE biasa kan, Hanif kan? Betul Hanif. Memang saya tabik kepada frontliners ni kerana saban hari dari bermula shift hingga tamat shift mereka berada dalam PPE itu. Sebab bagi kami kru produksi sendiri, kalau bila pakai PPE itu, satu memang tidak selesa, kedua ia mengganggu pergerakan untuk melakukan kerja jugalah. Sebab saya tak cuba lagi, tapi mungkin kita boleh cuba berlari dalam PPE ni. Mungkin dia tak sama lah, macam saya tak rasa dia sama macam kita dalam keadaan biasa ni. Jadi saya memang tabik kepada frontliners yang gigih dan memakai pakaian pelindungan peribadi ni. Syah, awak sikit je. Awak berada dalam situasi ataupun lokasi yang tak semua orang nak berada, terutamanya kru penerbitan, awak sendiri selaku penerbit dan juga wartawan. Jadi keadaannya selepas 3 hari, Syah, melakukan penggambaran di sana, bagaimana perasaan emosi mental anda bersama dengan kru-kru selepas melakukan penggambaran tu? Emosi secara mentalinya memang hari pertama balik ke rumah, bila malam tu memang saya sebenarnya seorang yang biasa bekerja, kira kalau kita ni dalam produksi malam tu kira siang lah bagi kita. Betul? Sebab kita nak buat editing tenang kan. Jadi bila balik tu bawa visual daripada bilik mayat tu, memang buat pertama kalinya saya lebih nak edit visual-visual ni pada hari siang.
Berbanding malam. Berbanding malam. Malam tidak lagi menjadi pilihan. Yelah. Dan Okey. seram jugalah kan. Yelah, betul-betul. Baiklah, Syah dan Christine, kita juga difahamkan yang kalian menghasilkan satu lagi laporan khas berkaitan dengan seorang pejuang pesakit COVID-19 yang ditidurkan selama beberapa hari, berada di ICU, ibaratnya dapat peluang kedua untuk hidup kembali kan, di mana Puan Ruzana. Hanif? Jadi jom sama-sama penonton Malaysia hari ini kita saksikan terlebih dahulu laporan yang disediakan. Kru Majalah 3 turut berkesempatan menemu ramah seorang bekas pesakit COVID-19 tahap 5. Nur Ruzana Rosli baru dibenarkan keluar dari Pusat Perubatan UiTM Sungai Buloh pada 23 Jun lalu selepas lebih sebulan bertarung melawan virus SARS-CoV-2. Berusia 38 tahun, Ruzana tidak menyangka dia menjadi sebahagian statistik pandemik COVID-19 negara. Apatah lagi, setiap prosedur operasi standard yang digariskan telah dipatuhi. Dia disahkan positif pada 14 Mei dan dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh lantaran kesihatan yang semakin melarat. Saya dah mula semakin lemah. Walaupun pada masa tu saya pakai oksigen, bantuan oksigen, badan saya makin lemah, saya menggigil, tak boleh bernafas, semua sintom-sintom tu makin teruk. And pada satu hari, hidung saya mula berdarah. So, saya mula panik dan saya panggil nurse, saya menjerit. Itulah saatnya bermulanya mereka dah tolak saya ke ICU. Ditolaknya ke bilik anestetik. Saya dapat masa tu sedar lagi lah kan. Dalam satu bilik putih, Dr. NS dah mula fit in saya punya mask, and then the rest is history. Ruzana dimasukkan ke unit rawatan rapi selama 10 hari. Seminggu daripada tempoh itu, dihabiskannya dalam keadaan koma serta diintubasi. Namun sehingga ke hari ini, biarpun telah sembuh, Ruzana terus bergelut dalam keadaan organ dalaman yang masih lemah. I tanya dengan doktor, so what is my current condition right now? So doktor cakap, you sekarang sebenarnya kena COVID kategori 5. So saya cakap, what is the complication about that? So dia kata lebih daripada 75% paru-paru awak dah skat, dah luka. Maksudnya virus tu dah bercambah dalam 75% tu lah. Dia boleh pulih. Cuma it takes time to heal. Time tu saya dengar macam tu, kita sebagai orang Islam saya reda lah. So cuma orang kata efek daripada lebih daripada 75% tu macam-macam lah. Macam susah nak bernafas, oksigen level very low, and then tak boleh jalan. Talking about that is a bit susah lah sebab saat kita dah biasa berjalan, kita dah biasa bergerak. Sekarang dah keadaan macam ni, kita dah macam baby. Buat sementara waktu, beragam ubatan menjadi teman baik anak jati Johor Bahru ini. Selain itu, dia masih perlu memantau tahap oksigen di dalam saluran darahnya bagi memastikan ia tidak jatuh ke tahap berbahaya. Alat bantuan pernafasan juga diguna pakai Ruzana bagi menyokong paru-parunya yang masih terkesan walaupun lebih sebulan berkampung di hospital. Total Sungai Buloh dengan UiTM total 41 hari. Alhamdulillah, I would say I have graduated from the School of COVID. Bukan nak kata bangga, tapi saya sangat bangga dengan diri sendiri sebab not everyone can actually go through that. Sebab ada yang patient sampai 3 bulan dekat sana, ke hospital. Yep. Seperti bekas pesakit lain, Ruzana juga ingin cepat kembali menjalani kehidupan normal. Bagi mengekang penularan ini, selain memastikan setiap arahan kesihatan dipatuhi, program imunisasi COVID-19 kebangsaan berperanan besar dalam menyelamatkan nyawa masyarakat. Itu dia kisah dari Puan Ruzana berkaitan dengan stage 5 kan. Dan saya sangat tertarik dengan ayat dikatakan berkaitan dengan saya telah bergraduasi daripada hospital COVID ini. Jadi Syah, anda yang merencanakan penceritaan ini mungkin boleh berkongsi dengan lebih lanjut berkaitan dengan apa sebenarnya kisah di sebalik Puan Ruzana ni yang mungkin tak sempat untuk diceritakan dalam penceritaan tadi, Syah. Ya. Cik Ruzana ni merupakan salah seorang rakan saya.
dan dia aktif di media sosial. Jadi saya dapat tahu dia dimasukkan ke ward ICU melalui akaun media sosialnya, dan dia boleh kerap juga update statusnya. Jadi bila 2 minggu lepas bila dia dikeluarkan tu, dia ada update yang bahawa paru-parunya tu dah mencapai tahap 75% scarring kan. Okey. Dan bila saya dapat tahu tu, dan kebetulan pula kami sedang menyiapkan program rakaman, kita masih belum menang bahagian 2 semalam. Okey. Jadi memang berkait rapat dengan apa yang kami cuba tampilkan untuk melihat keadaan kesan virus itu terhadap organ lah. Jadi cerita tu berkait rapat. Jadi saya mengambil keputusan untuk mengolah cerita seperti yang saya baca daripada Facebook Cik Rozana ni, dan ia menjadi seperti walaupun virus tu kesannya terhadap organ tu begitu boleh sampai ke tahap yang begitu dahsyat, tapi sebenarnya masih lagi ada harapan untuk kan? yang berada di tahap 4, tahap 5 ni untuk insya-Allah kembali pulih dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. InsyaAllah kan. Itulah bila cerita inspirasi ini dikongsikan, ramai yang apabila berada dalam fasa ini berjuang kan. Chris, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin Christine boleh kongsikan harapan anda sebagai penerbit bersama dengan Syah, harapan untuk rakyat Malaysia apabila menyaksikan karya-karya kalian, ada sedikit sebanyak ibrah ataupun pedoman yang kita perlu ambil. Mungkin harapannya kongsikan. Masa episod pertama dikeluarkan tu, masa tu rakyat Malaysia masih ramai yang tak ada kesedaran, tapi lepas tonton tu dia berjaya lah mempengaruhi untuk rakyat sedar betapa seriusnya virus ni lah. Tetapi bila episod kedua tu, saya harapkan kali ni juga akan dapat bantu orang kata mengurangkan sikit statistik yang positif, sebab kita tengok walaupun dah kita PKP dah sebulan lebih, tapi dia punya angka tu masih tinggi dan kita masih tak boleh nak hidup secara normal. Sebab kata satu nurse dalam ward NICU tu, dia cakap kita macam tersekat di satu masa ni yang kita 1 tahun ni kita tak boleh bergerak. Dia macam stagnan kat situ. Dia macam so kita tak tahu kesudahan dia bila. So kita harapkan yang 2 episod ni dapat bantulah kerajaan juga rakyat Malaysia untuk sama-sama berjuang dan juga tolong frontliners lah. Sebab mereka memang dah kesian lah kat diorang. Christine, Syah, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Saya percaya kalian sedang sibuk mempersiapkan untuk episod yang ketiga pula. Betul. Kita nantikan dan juga Christine selamat bekerja. Jaga diri kalian. Terima kasih. Okey, itu dia Christine Lee Mei Chin, penerbit bersama Majalah 3, dan juga Khalid Shahzada Manja, penerbit Majalah 3 yang menghasilkan karya dan juga laporan-laporan khas berkaitan dengan hashtag kita masih belum menang di Majalah 3. Kalau anda tidak berkesempatan untuk menonton semalam, boleh tengok kembali di YouTube rasmi TV3 untuk melihat kepada episod kedua-duanya lah ada di sana, okey, di Majalah 3 ni. Okey, kita nak berhenti seketika.